Jerayawara Yayasan Sabah Bersama Rakyat Zon Pedalaman Utara di Tambunan bawa pelbagai manfaat terus kepada penduduk. Antaranya tajaan pendidikan Yayasan Sabah, sijil anugerah pengusaha kraftangan serta dana mula niaga program khas anak negeri. 5 pengusaha kraftangan berpotensi menerima sijil anugerah manakala 3 lagi belia menerima dana mula niaga program khas anak negeri. Kita akan buat ini mengikut zon-zon yang telah ditetapkan. Banyak manfaat kenapa kita buat ini, kerana kita mau rakyat mengetahui sedikit sebanyak, terutama apa yang Yayasan Sabah telah laksanakan dalam bidang pendidikan dan kebajikan. Sementara itu, 6 penerima mendapat tajaan pendidikan Yayasan Sabah. Turut disampaikan tabung pendidikan negeri Sabah kepada 10 penerima dan bantuan pendidikan pejabat timbalan setiausaha kerajaan negeri kepada 3 penerima. Dalam program sama, Ketua Menteri turut menyerahkan warta tapak perkampungan kepada 5 daerah iaitu Keningau, Suk, Tambunan, Tenom dan Nabawan. Ia bukti komitmen kerajaan negeri mengiktiraf kampung lama yang telah diduduki puluhan tahun demi akses pembangunan dan kemudahan asas. Saya akan jadikan mereka dapat kampung yang sah, reserve kampung. Baru-baru di Dewan Undangan Negeri kita keluarkan tanah kerajaan termasuk polis hampir 40,000 ekar untuk puluhan kampung. Kalau ada mereka tinggal di sana 20 tahun. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Merangkap Adun Tambunan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kittingan berterima kasih atas usaha kerajaan yang sekian lama dinantikan penduduk. Selepas pengiktirafan ini, bolehlah mereka mendapatkan bantuan dan projek-projek untuk membangunkan kampung-kampung mereka itu. Kumpulan Yayasan Sabah kekal sebagai nadi pembangunan rakyat sejak ditubuhkan hampir 6 dekad lalu. Pelbagai inisiatif telah membawa manfaat besar kepada rakyat, khususnya dalam pendidikan dan kebajikan. Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS dan University College Sabah Foundation UCSF kini menjadi platform melahirkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran. Kerajaan negeri juga memperkenalkan Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS bagi membantu pelajar B40. Inisiatif ini membuktikan bahawa tiada anak Sabah akan tercicir daripada pendidikan tinggi kerana faktor keuangan. Sejak 2022, lebih 17.8 juta ringgit disalurkan memberi manfaat kepada lebih 10,000 pelajar. Selain pendidikan, Yayasan Sabah turut memainkan peranan penting dalam pemeliharaan alam sekitar. Sehingga kini, lebih 199,000 hektar kawasan diwartakan sebagai hutan simpan kelas 1. Antaranya Lembah Danum, Banjaran Maliau dan Imbak Canyon yang diiktiraf sebagai rujukan saintifik dunia. Usaha ini melambangkan komitmen kerajaan negeri dalam menjaga warisan semula jadi untuk generasi akan datang. Usaha pemulihan prospek penjara di Sabah terus diperkasa menerusi projek Living Lab Inmate Learning. Program anjuran bersama Universiti Malaysia Sabah UMS, Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS serta Jabatan Penjara Malaysia itu dilaksanakan sejak tahun 2020. Pengerusi IDS Datuk Seri Panglima Aziza Muhammad Dun berkata, projek ini membina keyakinan diri prospek sebagai persediaan kembali kepada masyarakat. Kita telah lihat tadi bagaimana mereka boleh berbahasa dalam bahasa Inggeris dengan begitu baik sekali ya. Bukan saja berucap tapi conversation pun boleh dilaksanakan. Tahniah kepada UMS dan juga kita IDS dan Penjara Malaysia. Projek yang dijalankan secara berfasa ini telah melibatkan 50 prospek orang bebas berlesen dari institut penjara sekitar Kota Kinabalu. Ia merangkumi 5 modul pembelajaran termasuk bahasa Inggeris, kemahiran komunikasi, digital serta teknik mencari pekerjaan.
Perkembangan prospek turut dipantau melalui aplikasi khas dibangunkan UMS dan IDS sehingga tamat tempoh hukuman. Program STEM Exploration Camp 3.0 memberi peluang kepada generasi muda menguasai ilmu masa depan sekaligus melahirkan modal insan berdaya saing menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Disertai lebih 70 sekolah seluruh negara serta delegasi Brunei Darussalam dan Indonesia, program berlangsung di Sekolah Kebangsaan Pekan Menumbuk, Kuala Penyu. Saya mengharapkan agar program ini akan terus dapat kita pertingkatkan dengan matlamat dan tujuan kita untuk memberi kesedaran khususnya kepada ibu bapa dan menarik minat kepada anak-anak kita pelajar-pelajar bermula dari sekolah rendah teruslah kepada IPT. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan majlis penutupan STEM Exploration Camp 3.0 di Menumbuk. Pelbagai aktiviti dianjurkan termasuk bengkel, pertandingan, pameran terbuka dan sesi perkongsian ilmu. Sekaligus memberi pengalaman langsung kepada pelajar sekolah rendah hingga menengah mendalami bidang STEM. Ibu bapa juga digalakkan memberi sokongan moral dan pendedahan berterusan agar generasi muda lebih berani memilih aliran sains dan teknologi di peringkat lebih tinggi. Menghubungkan komuniti di utara Sabah kepada dunia digital. Antara kejayaan terbesar Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Pulau Banggi, Kudat, Sabah sekaligus meraih pengiktirafan tertinggi di peringkat kebangsaan. Muhammad Raid Roslan ada butirannya. Terletak kira-kira 190 km dari Kota Kinabalu, Pulau Banggi menjadi tumpuan selepas meraih pengiktirafan tertinggi di World Summit on the Information Society WSIS Prizes 2025 di Geneva, Switzerland. Pulau terbesar di Malaysia ini diumum sebagai pemenang kategori C4 Pusat Ekonomi Digital Luar Bandar Terbaik. Pengiktirafan itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada arus pendigitalan negara sejajar dasar Sabah Maju Jaya. InsyaAllah kita akan lihat beberapa aspek untuk memastikan dari segi pembangunan di Pulau Banggi dapat terus kita usahakan dengan baik, dengan mampan, sama ada sosioekonomi. Ini akan menjadi satu keutamaan untuk kerajaan Madani. NADI Pulau Banggi menyediakan internet berkelajuan tinggi mencecah 100 Mbps dan latihan digital. Ia membuka peluang baharu untuk penduduk setempat menjana pendapatan menerusi bidang digital serta membantu mengurangkan penghijrahan penduduk setempat ke bandar-bandar besar. Pelajar dapat mengikuti pembelajaran dalam talian, urusan perniagaan lebih lancar dan memudahkan penduduk mendapatkan maklumat. Ini kan internet laju, mudah kita dapatkan. Baguslah bagi ini pekerjaan untuk penduduk Pulau Banggi. Karena Pulau Banggi ini adalah pendalaman, jadi internet itu tak laju. Tapi adanya NADI ini banyak manfaat. NADI ini dapat memberikan manfaat kepada kami. Seperti sebagai orang pulau, kami tidak akan tercicir dari sudut pembelajaran. Kami juga dapat membuat research dan memperluas ilmu. Ada manfaat, saya datang ke NADI, dia boleh jadi ahli dan dalam masa yang sama ada manfaat-manfaat yang lain. Bagi diri saya juga, antara salah satu manfaat di sini, di NADI ini, pihak NADI ada membuat program iaitu kesejahteraan kendiri. Selain Wi-Fi percuma, NADI menyediakan komputer, bilik latihan, ruang internet dan mesin pencetak dan perkhidmatan pintar untuk komuniti. Perkhidmatan keusahawanan, pembelajaran sepanjang ayat, kesejahteraan kendiri, kesedaran intensif kerajaan. Salah satu itu intensif kerajaan, komuniti di sekitar Pulau Banggi ini, dia akan mendapat berita yang lagi tepat dan cepat. NADI Pulau Banggi turut menganjurkan program kesedaran keselamatan cyber secara berkala. Setakat ini, 1099 NADI telah beroperasi di seluruh negara. Kejayaan di peringkat dunia membuktikan NADI Pulau Banggi mampu menjadi pemangkin pembangunan ekonomi digital di kawasan luar bandar. Muhammad Raid Roslan, RTM.
Saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Norsila Talaha di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.